Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini cikgu nak terangkan mengenai prinsip Pascal. Jadi kita berpandukan buku teks tingkatan 5, muka surat 60. Kita baca sama-sama dulu ya. Gambar foto 2.4 menunjukkan mesin pengekstrak santan kelapa yang berfungsi berdasarkan prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bendalai yang tertutup. Bagaimanakah daya yang besar dihasilkan untuk menekan kelapa parut itu? Okey. Siapa pernah pergi pasar, mungkin dia pernah tengok mesin ni. Macam mana cara perah santan? Biasanya santan mak kita ramas tau. Mak kita ramas, ambil sikit perah, lepas tu hampas dia letak kat lain. Yang ni santan tu diisi dalam bekas ni lah, bekas ni. Lepas tu dah campur dengan air. Kena campur air sikit. Dia tekan omboh ni. Dia tekan. Dia omboh tu tekan. Macam mesin tebu juga. Tapi mesin tebu dia gelik kan. Ni tekan. Lepas tu keluarlah santan tu. Kalau pergi pasar jumpa mesin ni, habis tanya dia, cik boleh saya nak tengok sekejap tak? Kalau dia bagilah. Jadi sistem Pascal ni dia kita belajar dalam untuk silibus kamu. Kita belajar mengenai satu sistem yang tertutup. Kita tengok dekat bawah muka surat dia tulis apa. Kat bawah ni dia tulis, apabila omboh ditekan, satu daya dikenakan ke atas permukaan air dan tekanan terhasil. Kat sini keyword dia, daya dikenakan, tekanan terhasil. Tekanan ini dipindah ke seluruh air secara seragam. Ni lagi satu keyword dia. Tekanan secara seragam pada semua arah. Hal ini menyebabkan air terpancut keluar dari setiap lubang. Ni maksud prinsip Pascal ni yang telah dibolkan dan telah dihitamkan. Lebih tebal perkataan dia ni. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup. Kena sebut ni. Sistem tertutup. Dipindahkan secara seragam. Kena sebut. Ke semua arah dalam bendalai itu. Kena sebut perkataan tekanan. 3 perkataan ni kena sebut. Okey. Faham tak? Baik, kita tengok muka surat 61. Sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. Pengganda maksudnya daya tu kalau satu, kita boleh buat dia jadi 2 kali ganda besar. Tak kira 2 kali ganda ke 3 kali ganda ke, sebab dia guna istilah pengganda. Membesarkan daya lah. Menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada suatu permukaan cecair akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair itu. Jika tekanan tersebut dipindah ke suatu permukaan yang lebih luas, apakah kesan pada daya yang terhasil di permukaan tersebut? Okey. Kat sini ada infografik tekanan daya perluas permukaan. Daya sama dengan tekanan darab luas permukaan. Macam mana dapat ni? Kamu nak daya, yang ni buat pergi sebelah bahagi jadi darab. Sebab tu daya jadi tekanan darab luas permukaan. Okey, cikgu explain sekejap Okay, tadi prinsip Pascal mengatakan dalam satu sistem tertutup. Jadi cikgu lukis tak berapa cantik lah cikgu lukis ni, tapi bolehlah nak bagi kamu faham. Okey. Satu sistem tertutup. Okey, ni sistem tertutup. Tak ada lubang lah, satu sistem tertutup. Okey. Sistem tertutup ni biasanya kalau kita cerita pasal Pascal, paling senang kita tengok dekat dalam omboh piston dekat dalam kereta ada. Tu kalau dalam piston lah. Siapa tengok National Geographic tu, ada satu siri yang tengah tayang cerita pasal kereta. The making of cars lah, daripada awal-awal dulu sampai ke hari ni. So jadi cikgu lukis lah lebih kurang lah macam ni. Ni ada ceper dia dekat atas, ada piring dia. Ni pun ada piring dia. Okey. Dekat dalam ni bendalai. Bendalai ni cecair lah, tapi dia pekat. Kelikatan dia tinggi. Ini permukaan yang pertama. Area lah permukaan yang pertama. Ini permukaan yang kedua. Dia kata tekanan. Kalau kita tengok dekat muka surat 60 tadi, dia kata tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup. Ni lah.
Benar dia tertutup. Dipindahkan secara seragam. Seragam bermaksud malah lah sama. Jadi tekanan, kalau kita bahagi dia kepada 2, ni kawasan yang nombor 1, ni kawasan nombor 2, kawasan nombor 1, kawasan nombor 2. Tekanan pada nombor 1 sama dengan tekanan nombor 2. Dia kata tekanan seragam. Tapi dekat sini kita tengok, kat sini, tekanan sama dengan daya bahagi luas. Jadi kalau macam dalam gambar rajah ni, tekanan sama dengan daya untuk yang satu ni lah, permukaan yang pertama, bagi dengan luas permukaan yang pertama lah, sebab bahagian yang pertama. Tekanan yang kedua ni, ada juga daya yang terhasil dekat sini, bahagi dengan luas dia pula. Ni datang daripada mana tadi? Formula tekanan sama dengan daya bahagi luas. Ni dah belajar dalam form 3 kot. Menengah rendah lah, saya tak ingat form berapa. Form 2 ke, form 3 ke. Jadi dapat formula ni. Ini prinsip Pascalnya kat sini. Sama. Jadi soalan tu tanya, kalau kita bagi daya kecil kat sini, daya kat sini besar ke kecil? Kalau kita bagi daya besar kat sini, daya kat sini besar ke kecil? Besar kecil daya tadi bergantung pada luas permukaan tadi. Besar kecil daya bergantung pada luas permukaan. Jadi kita tengok. Cikgu beri contoh kan. Kamu bawa kereta. Kamu mana bawa kereta? Bapak kamu bawa kereta. Tengok pedal dia. Pedal kaki tu. Kan luas pedal tu kecil je. Kecil je pedal tu, tempat pijak tu. Tempat pijak ni saiz kaki je. Tapi yang cengkam dekat brake tu, dekat tayar kereta, dia punya tu besar sikit pada tapak kaki kita. Tapi daya yang terhasil lagi besar. Kaki kamu berapa sangat daya dia kan. Tapi yang terhasil dekat brake tu lagi besar. Boleh berhentikan kereta yang dah laju. Tak faham kot cikgu cakap. Tapi tak apa. Nanti kita go through in time. InsyaAllah kamu faham. Sistem hidrolik ialah, ni muka surat 62 ya. Sistem hidrolik ialah sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Sistem hidrolik dalam aktiviti 2.7 menunjukkan bahawa daya yang bertindak ke atas omboh kecil boleh menghasilkan daya lebih besar. Daya omboh kecil hasilkan daya besar ke atas omboh besar. Hal ini menunjukkan bahawa sistem hidrolik bukan sahaja memindahkan tekanan seragam tadi kan, dipindahkan tekanan yang sama, tapi menggandakan daya. Tadi kan kita tanya, besar ke dayanya, kecil ke? Rajah 2.23 menunjukkan suatu sistem hidrolik yang berfungsi sebagai pengganda daya. Perkataan pengganda ni menunjukkan dia membesarkan daya. 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda. Pengganda tu lah. Macam Cikgu Dore ni, masa kahwin badan dia kecil je sebenarnya. Sekarang setelah beberapa tahun dalam satu sistem ditutup dalam badan dia, berganda-ganda dah dia punya berat badan, daya yang dihasilkan pun berganda-ganda. Make sense tak? Tak faham kot joke saya, kesian dia. Okey, tak apa. Kita tengok dulu Rajah 2.23 sistem hidrolik. Kat sini kita tengok. Ni yang saya kata tadi, brek kaki kita kecil je. Tapi omboh kat tayar tu besar. Kau nak hujan kau kat rumah aku, ribut. Tak apalah. Harap-harap suara saya clear. Saya post lah, up lah video ni. Kalau korang dengar sembebel ni, maksudnya suara tu clear lah tu. Dalamnya ada cecair hidrolik. So dia tekanan kat sini sama. Kalau kat sini tekanan dia 10 Pascal, sampai kat sini pun 10 Pascal. Kalau dia hasilkan tekanan dekat sini 50 Pascal, sampai kat sini pun 50 Pascal. Sebab tekanan sama, seragam. Kena ingat tu. Jadi keluar. Cuma yang berbeza akan jadi berbeza pada daya, pada permukaan. Permukaan ni berbeza. Ni kecil, ni besar. Jadi daya yang terhasil pun berbeza. Tapi kita kena ingat tekanan sama. Okey. Kita go through lagi. Pocok mak kau. Kita tengok contoh muka surat 64. Contoh muka surat 64. Rajah 2.26 menunjukkan satu sistem hidrolik. Hitungkan faktor penggandaan daya output F2. Okay. Kat bawah ni ada penyelesaian. Tak apa. Boleh baca sendiri penyelesaian tu. Sekarang cikgu nak terangkan ringkas je. Tengok kamu boleh faham tak. Kalau tak faham, cuba tengok penyelesaian yang buku sediakan. Faktor penggandaan, kamu ada luas. Daya
tak ada. Daya kat sini tak ada. Tapi kamu ada daya kat sini. Jadi kamu tahu dia seragam. Tekanan tadi sama. Tekanan kat sini tekanan dia sama. Jadi kamu nak tahu berapa kali dibesarkan. Tapi kamu ada 1 dan A2. Jadi kamu bahagikan A2 bahagi dengan A1. Macam tu. Boleh? Jadi kamu akan dapat 50 bagi 10. Output dah. Ni output. Ni input. Ni permulaan dia. Input lah. Yang mula-mula. Ni keluaran dia. Output hasil dia. So kamu akan dapat dia 5 kali ganda. Itu masuk faktor penggandaan 5 kali ganda. Apa kata kalau kamu buat terbalik? Maksudnya kamu terbalik bermaksud kamu nampak dia dikecilkan. Kalau kamu buat 10 per 50, kamu dapat 1 per 5. Takkan ni 1 per 5 daripada ini. Ini 1 per 5 daripada ini. Tengok pada gambar pun kita tengok ni mesti besar kan. Tapi kena ingat. Yang kat atas ni kena output. Keluaran. Hasil. Ini mula. Input. Ni output. Keluaran. Hasil. Ni mula. Macam tu faktor penggandaan. Daya output. Dia nak daya pula. So kita ada P sama dengan P1 P2. P1 sama dengan P2 kan. Jadi kita samakan persapaan tu. F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Yalah. Sebab kita dah ingat kan. Sebelum ni P sama dengan F per A. Tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas. Jadi kita tahu tekanan kat sini sama dengan tekanan kat sini. Sama. Lepas tu kita masukkanlah untuk ni. P1 maksudnya F1 bahagi A1. P2 maksudnya F2 bahagi A2. Jadi masukkan nilai yang kita ada. F1 kita ada 12. A1 kita ada 10. Sama dengan F2 bahagi A2 50. Part sini matematik ni. Takkanlah korang tak tahu nak pusing-pusingkan dia macam mana. Kalau tak tahu, menangis cikgu matematik kau. Cikgu matematik sekolah rendah yang menangis. Bukan sekolah menengah. 52 pula. 50. 50. Macam ni. So, kau boleh congak je nak. Tapi kalau kau nak tekan kalkulator, kau tekanlah. Ambil masa tekan kalkulator ni. Boleh congak ni. Ni potong-potong. Dapat 5. 5 kali 12, 60. Macam mana cikgu tahu 60? Cikgu tahulah. Cikgu apa sipih? Hei, korang ni. Tak pasal-pasal saya ambil bil. Okey, kita tengok muka surat 65 pula. Dalam muka surat 65 ni contoh 2. Seorang juruteknik ingin mereka bentuk satu sistem brek hidrolik untuk berbasikal. Untuk basikalnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 2.6. Ni. Sistem brek ni. Ni saya pun tak tahu. Ni letak kat tangan ni. Ni letak kat tayar ni. Daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal ialah 60 Newton. Ni dia tengok input kan. Yang awal lah. Dia silinder input dengan luas keratan rentas. Ni dia punya pasangan. Maksudnya kamu ada F1 60 Newton. A1 0.80 cm persegi. Berapakah luas keratan rentas silinder? Output lah dia nak yang kedua. Dia nak luas yang kedua untuk menghasilkan daya membrek 840 Newton. So dia kamu ada F2 840 Newton macam tu. Dia suruh cari luas keratan. Dia suruh cari A2. Anak-anak, ni buku teks sekolah. Kalau kau beli tak apalah, kau contohin pakai pen. Kalau kau pinjam pakai pensel macam cikgu ni, nanti padam. Tapi kalau kau tak padam, tak apalah. Dia dapatlah nota untuk budak tahun depan. Lama notification bunyi dah pula. Cikgu lupa nak buat do not disturb. Dah berapa lama merakam. Ni pun lupa. Apalah saya ni. Maaf tiba-tiba bunyi teng macam tu. Okey. Sambung. Dan bebel. Jadi dia nak apa tadi? Dia nak A2. So kita tahu tekanan sama. Jadi F1 A1, F2 A2. Kau nampak tak? Setiap kali aku buat, aku tulis formula ni. Bukan sebab aku tak pandai. Bila tulis berulang kali,
salah satu cara untuk kita menghafal sesuatu perkara. Jadi bila buat latihan, jangan malas tulis formula tu. Tulis, sebenarnya jangan pemalas sangatlah. Tulis elok-elok, kemas-kemas satu-satu. Macam tu. Alamak, nombor 8. A2. Lepas tu, kerja korang nak main tekan kalkulator je kan. Tak nak pun buat penyelesaian macam cikgu tulis ni satu-satu. Buat macam ni. Buat macam ni. Cikgu ulang lagi sekali. Buat macam ni. Kenapa? Dalam fizik yang kita kan ada kertas struktur tu. Kertas 2 tu. Kertas 2 tu ada jalan kerja kat situ yang. Jalan kerja dapat markah yang. Janganlah pemalas sangat. Tengok ni bawa pergi sebelah. Darab Ni bawa pergi sini. Darab 0.8. Pakcik ni bawa pergi sebelah sini. Sebab dia duduk atas, pergi sebelah. Pindah kawasan. Dia jadi duduk bawah. Ini kalau kau tak tahu juga. Ni tak tahulah aku. Lepas tu kau tekan kalkulator. Kau tekan kalkulator. Sekejap, cikgu pun tak bawa kalkulator. Ni 26 darab 0.8. Okey. 112 cm kuasa 2. Kan sama? Okey, boleh? Okey, kita stop kat sini. Nanti cikgu sambung topik lain. Okey, itu saja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.